awak kena target. Bila dapat kertas soalan, awak target. Kertas 2, bila terima je, tolong jawab bahagian B dulu. Okay, bahagian B awak tu, ni soalan 12, 13. Soalan 12, soalan apa? Hello? Graf. Ya, graf. Daripada graf awak kena target at least yang paling minimum lah 8 markah. Soalan 13 ialah soalan Penjelmaan. Okay. Penjelmaan adalah mudah. Penjelmaan mudah. Saya nak awak target 10 markah. Okay, next. Statistik. Statistik target berapa? 10. Statistik awak boleh target 11. 11 lah. Yang soalan D tu je tak boleh jawab. Yang lain tu semua patutnya boleh jawab. Oh, tuduhan je. Okay, 15 ialah soalan plan dan dongakkan. Plan dan dongakkan, kalau select pun katakan select, paling maksimum 9. Paling maksimum pula, paling minimum 9. Dah ada berapa markah daripada 48 markah ni? 8 tambah 10 tambah 11 tambah 9 berapa? 38 dah deh. 38. Okay, dah ada 38. 38 betul lah. Sekarang kita pergi ke bahagian A pula. Bahagian A ni, saya nak awak target minimum 1 markah. Minimum lah. Bukan dia kata itu markah awak, tapi saya nak awak target minimum. Okay, macam matrix tu memang boleh jawab. Itu adalah exceptional. So markah minimum awak kat sini 11 daripada 52 markah. Ingat ya, bahagian B, A ni yang paling banyak markah ni. Tapi awak target minimum, so 11 daripada 52 markah. So total sekarang 49 markah. 49 markah ni belum lagi, dia baru per 100. Awak kena tambah dengan kertas 1. Kertas 1 berapa markah agaknya boleh? Daripada 40 soalan, 20. paling hantam 20 boleh? Boleh, 20. Boleh, awak kena hantam dengan betul. Nanti kita bimbing lagi macam mana nak hantam kertas 1 ni, nanti saya akan ajar. So kita jawab 20 markah kat sini. 20. Semuanya akan jadi 69 per 140 darab dengan 100. Awak dah hampir kepada 50%. 69 bagi 140 dapat berapa? 50% kan? 49 markah. 49, bukan. Kita target lah. Kita target kita nak dapat 50%. Okay. Ini jika markah minimum. Katakan awak hebat dah, bahagian A ni awak hebat lagi. Jadi tak adalah sampai 11 markah je. Mesti boleh dapat 30 punya. Hantam-hantam pun 30 mesti dapat tu. Itulah kena target. Macam mana kita nak target tu lah awak kena tahu. Awak kena pandai adjust. Manusia siapa baru nak join ni? Syahrin. Okay, tak apalah, kita maafkan. Okay, jom kita jawab macam mana nak jawab 1 markah 1 soalan. Yang 1, 2, 3 ni semua kita gunakan untuk kertas 1. Formula ya. Kena tahu formula, jangan main-main. Formula nombor 4 ni apa? Matrix. Ini matrix. Formula nombor 5? Ini. Kebesaran dia kan. Ke tu betul. Itu skala lu. Keluasan. Kebarangkalian. Ketekanan. Kebarangkalian. Okey. Ini tahu jarak dah ada. Ini titik tengah dah ada. Ini purata laju. Purata laju tahu kan janji lelaki Melayu? Betul, janji lelaki Melayu. Ni purata. Kalau purata tambah je perkataan jumlah tu je. Lepas tu bawah tu ada min. Min ni lah, tolonglah pakailah betul-betul. Min ni biasa untuk kertas 1 ni. Sebab dia tak melibatkan kekerapan. Kalau dia ada kekerapan, ni baru kertas 2. Hasil tambah titik tengah darab kekerapan bahagi hasil tambah kekerapan. Ni kan yang awak
biasa-biasa buat besar-besar, nombor besar 3490 per 60. Itulah. Ingat kan? Tu formula dia min. Okay, tengok formula 12. Pythagoras theorem tahu? Tahu ke dah tahu dah Day? Tahu. Jauh. Ini kertas 1 juga. Tahu. Ini 13 ni kecurunan. Kecurunan ni kertas 1 pun ada, kertas 2 pun ada. Ini tak payah fikir, dia aja. Tak payah. Awak janji cari koordinat. Bila cari koordinat, mesti kecurunan awak cantik. Okey dah, sudah. Tu formula yang pertama. Formula yang kedua. Formula yang kedua banyak awak akan guna di kertas 2. Luas trapezium. Tahu kan hasil tambah sisi selari. Inilah selari. Lepas tu lilitan bulatan. Ini pi d kita tak pakai, kita pakai 2 pi j sahaja. Luas bulatan pun sama. Ni dua ni bulatan. Curved surface area of a cylinder. Ni permukaan melengkung. Kalau ada silinder, melengkung dia tahu tak mana tak? Melengkung dia yang keliling botol tu. Itulah. Ni formula dia. 2 pi j t. Nanti tahulah mana t. Ni t tinggi dia. Luas permukaan sfera. Sfera tahu sfera? Ni sfera. Bentuk guli. Lepas tu isi padu prisma. Isi padu silinder, isi padu kon. Semua ni boleh rujuk. Jangan tak rujuk. Ini lagi satu yang penting. Aduh, siapa manusia? Okay. Alright. Luas isi padu piramid. Bila masuk kepada isi padu, awak kena berhati-hati. Dia termasuk luas, darab dengan tinggi. Yang ni paper 1. Ini paper 1. Aduh Nasrul. Okay. Berat dah Nasrul. Nasrul. Yalah. Yalah Kak Nasrul. Okay. Nasrul. Tak payah nak kecoh-kecoh korang. Diam. Okay. 12 tu tahu tak 12 tu guna apa? Bulatan. 12 dengan 13 ni sebenarnya bulatan, tapi kita dah ringkaskannya Bulatan. jadi panjang lengkuk. Panjang lengkuk sama dengan sudut di pusat bahagi 360 darab 2 pi j. Inilah formula dia. Ini Jam pula Aris. luas sektor sama dengan Arif. sudut per 360 darab pi j kuasa 2. Ini formula dia. 2 dengan 13 ni. Ingat. Ini scale factor, faktor skala. Faktor skala ialah panjang image bahagi panjang objek. Panjang Mizal. objek pada image. Yang luas image ni Mizal. ingat I pula dah. I sama dengan Mizal. OK kuasa 2. Inilah formula nombor 15 ni yang kita pakai kertas 2 ni. I sama dengan OK kuasa 2. Bila dah boleh hafal formula, kerja macam mudah. Tak payah hafal lah korang. Sebab formula diberi. Okey, jom tengok soalan. Ada soalan pada awak? Jap mencari. Ada teacher. Ada, okey. Soalan ni ialah, awak dikendaki melorek kawasan. Fahamkan soalan sama ada awak diminta lorek ke ataupun awak diminta mencari ketaksamaan. Yang ni dia kata lorek kawasan. Kalau lorek kawasan, kita nak target berapa markah ni? 1 markah minimum. Dua. Ini target 1 markah minimum. Maksimum boleh jadi 2, boleh jadi 3. Bergantung kepada kebijaksanaan awak. Y lebih kecil atau sama dengan? Ada garisnya? Ni garisnya ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Tengok Raja, buka mata sikit. Tak pakai cermin mata garis tu kot ada. pakcik tu. Tak ada jadi teacher. Saya saja test. Mifzal. Ada. Okey. Dia nak lebih kecil lorek kat mana?
Kecil tu kecil tu ke bawah, ke kiri, bawah kiri. Kita lorek ke bawah. Kanan. Kita lorek ke bawah. Macam ni, Kiri. lorek. Ingat, lorek je. Biarlah lorek je. Kita nak satu markah. So satu markah ni lah ni teacher tengah buat ni. Yang kedua, garis ni ada tak? Pada ni. Tak ada. Tak ada kan? Tak ada. Garis ni ada? Garis yang ketiga ni ada Ada. tak? Ada. Garis ni ada. Ada. Bila ada, Ada, kita ada. tengok. Dia garis ni kat sini. Kita nak lebih kecil. Lebih kecil lorek mana? Bawah. Lorek kecil, kita lorek ke bawah. Jadi Ke bawah. bila awak dah lorek, dapatlah satu markah. Kita lorek ke bawah teacher. Itu minimum satu markah. Kalau nak 3 markah, kita tengok dulu garis yang tak ada. Y lebih besar atau sama dengan negatif X. Bila melibatkan Y dengan X, awak kena, ni kejap ni manusia. Okay, awak perlu buat satu jadual kecil. Buatlah, jangan malas. X dengan Y. Lepas tu kita cari 2 titik cukup. Satu ialah bila X kosong, satu lagi bila Y kosong. Okay. Amirul. Tengok persamaan ni. Hai Dia tak Mirul. boleh, dia dua-dua kosong sebab dia Y sama dengan negatif X. Macam mana tu? Kalau Y kosong, X kosong lah ni. Kosong kan? Jadi ni tak boleh kosong. Jadi kita kena cari nilai lain. Nilai apa yang ada pada rajah? 9. 9. 9 kamu nampak. Nilai Y ke X tu? Y. Y 9. Bila Y 9, X berapa? X kosong. Y sama dengan negatif X tadi. 3. Y sama dengan negatif X. Bila Y kita 9, awak dah pening dah. Jadi kita buat X lah, jangan ambil Y pula. X nampak tak nilai dia? 3. X nya 3. So kita buat X 3 boleh? Mana tadi? Okay. So Y sama dengan X nya ganti 3. So Y sama dengan berapa? Y. 3. Kosong. 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 Cuba kerjakan yang tu. Saya dah ganti X nya 3. 3. Bijak. Anda kena fikir bijak. X tu saya ganti 3. Cepat. Enggak paham. Tak tahu, tanyalah. Tak tahu teacher, tak tahu. Tak tahu. Ada budak UC dalam ni, apa cerita ni? UC tolonglah wayak sikit. Mariam boleh tolong tak Mariam? Mariam ada dalam tu, Mariam ada lagi siapa ada? Negatif 3. Negatif 3. Okay. Dia cerita dia macam ni bang. Y sama dengan negatif X. So kita dah ambil nilai X ni 3. So kita ganti dia sebagai negatif tu kekal cuma 3. Jadi sekarang apa nilai dia? Negatif 3 lah. Kenapa jadi kosong lah? Tak tahulah. So sini negatif 3. So ada tak 2 titik sekarang? 1 kosong kosong. Satu lagi 3 dengan negatif 3. Negatif 3 mesti awak akan ada petak-petak nanti. Ni negatif 3. Budak-budak UH ni. Terima kasih Alright. Mariam. Negatif 3 dengan 3. Bila X negatif 3. Kosong. Kita buat garisnya kat sini.
orang nak buat 1 markah je, dia nak 3 markah. Jadi kita buatlah garisnya. Garisnya putus-putus ke solid? Putus-putus. Putus-putus. Putus melalui. Tu garis dia. Saya tak boleh nak lukis dengan tepat sebab saya tak ada grid. Sepatutnya jika ada grid, awak boleh buat dengan tepat. Y sama dengan X3, Y negatif 3. Macam tak betul je kerja ni. X3, Y negatif 3. Aduh. Apa salahnya? Apa tu? 3. Mariam? Mariam tak tolong, teacher tolong balik lah. Okay. Tak apa, teacher tolong balik. Mariam tak nak tolong Dia malu teacher, dia malu. Dia negatif 3, dia bukannya 3. Sini 3. Ni titik dia. Salah tu. So kalau kita buat satu lagi, kalau kita buat untuk nilai, kita buat sini negatif 3. Kalau X ni negatif 3, Y ni akan jadi 3. 3. Okay, macam ni lah langkah dia bang. Kalau X nya negatif 3, negatif dengan negatif kita akan dapat positif. So Y nya ialah 3. So dia terbalik. 3 dengan negatif 3 kat sini. Saya dah plot dua-dua titik, saya lukis garis. Ini bagi yang nak dapat markah lebih je ya. Bagi yang tak nak tu diam je tengok. Okay, ini garisnya. Garis ni ialah lebih besar daripada. Bila lebih besar dia lorek atas ke lorek bawah? Atas. Bila lorek atas, awak tengok Atas, situ. Atas. Kita lorek atas. Lepas tu awak kena pasti kawasannya kat mana? Awak buat garis tadi 2 markah. Awak kena pasti kawasannya baru 3 markah masuk. Tengok 3 garis kita. Satu hitam. Satu lagi saya buat yang warna hijau ni. Boleh ke saya guna colour pencil dalam exam? Tak boleh. Tak boleh. 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 Nampak tak? Sekarang nampak tak garis yang ada 3 warna tu? Nampak? Saya tulis nombor. Awak bagi tahu saya nombor mana yang betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana satu? Yang kena 3 garis. Empat. Yang 3 warna dah dek. Aduh. 8. 3 warna kita ialah garis yang ada di nombor 4 ke? Kita nak lorek bawah. Kita nak lorek atas. Kita nak lorek bawah. So kawasannya ni. Ya, betul. Semua ni. Bawah situ. Okay. Tapi jika kamu tak boleh buat, tadi teacher dah pesan, kamu kena buat apa? Dapatkan, usahakan untuk 1 markah tu. Tolong usahakan. 1 markah tu yang macam tadi, lorekkan garis yang sudah diberi tu. Jangan sibuk dengan garis yang tak ada. Garis yang diberikan tadi ialah 1 lorek bawah, 1 lagi lorek bawah. Dah dapat 1 markah. Okay. Jom pergi ke soalan 2. Soalan 2 ni pening tak? Tengok pun. Pening. Pening. Tak pening. Habis macam mana nak dapat 1 markah? Tak pening. Tak pening. Sebuah bot motorboat. Baca je. Menuju hulu sungai Kankaki. Ni ramai orang Jepun ni. Biarlah. Dia Kankaki dia tahu. Naruto. Sejauh 24 batu yang arusnya berjalan 3 batu sejam. Perjalanan pergi dan balik bot motor mengambil 6 jam bla 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 bla. Soalan ni kita matikan dulu. Okey je. Teacher ajar kamu macam mana dapat markah minimum, bukannya nak siksa awak. Okey. Soalan nombor 3 ni. Sekumpulan 88 orang pelajar. Nasrul. Apa masalah ni? Nasrul. Okey, sekumpulan 88 mangsa banjir dipindahkan menggunakan kereta dan van. Hanya Nasrul 4 orang. fokus. Diam sekejap. 4 orang mangsa dibenarkan menaiki kereta.
dan 6 orang mangsa dibenarkan menaiki van. Dalam setiap kali perjalanan, kereta itu membawa 3 buah beg dan van itu membawa 12 buah beg. Dia ada 2 perkara berlainan, tetapi perkaranya yang penting ialah awak kena baca habis. Lepas tu tentukan apa yang awak kena cari. Kena cari kereta. Baca apa? Saya Dah baca dah? Cari apa? Bilangan kereta. Bilangan. Hitung bilangan kereta van. dan bilangan Van. 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 Awak Kita gariskan dapat macam dengan tu, lepas tu tulislah XY sendiri. XY. Ni X kereta, Y van. Yes, lepas tu di mana saja awak jumpa kereta dengan van, awak tulislah X-nya, Y-nya. Y dia. Kereta ialah X, van ialah Y dia. Y. Y. Lepas tu barulah tengok soalan. Hanya 4 orang mangsa dibenarkan menaiki tapi 88 orang pada satu masa kan? Itu bus teacher bukan van tu. 4 orang mangsa dibenarkan menaiki kereta. Keretanya X. Jadi macam mana kita nak kaitkan? 4X tambah 6Y Ya sama dengan Allah. 88. Tambah 6. 4X tambah 6Y sama dengan 88. Tambah 6Y. 88. Dah satu markah. Oh, sini tulis itu dapat termakar je. Yelah. Selesaikan baru dapat 4 markah. Apa pun kita kepada fakta. Fakta dapat 1 markah. Yang kedua ingat tak macam mana nak buat? Ayat yang kedua. Dia 2 perkara. Jadi mesti ada 2 persamaan. Dan Apa tu? Jumlah besar. Ini jumlah besar. X tambah Y sama dengan 120. Tadi dia cerita pasal orang. Lepas tu baca lagi ayat dia. Back ada kat sini. 3 buah. Oh, 3. 3. 3X 3X. Ni 3X tambah 12Y sama dengan 3X tambah 126. 12Y sama dengan 126. Very good. Dia masih satu kata je. Tapi kita kena selesaikan. Kita 3X selesaikan. Um, Kita selesaikan kaedah penghapusan yang paling mudah. Macam mana nak darab? Tengok nombor pertama 3. So atas ni darab dengan 4. 8. Kan. 3 bahasa ni saya. bawa ke atas. darab So 3. semua ni darab dengan 3. Darab 3. Lepas tu Okey. atas tu nombor apa? Atas ni nombor 4. Nombor 4 pula bawa ke sini darab dengan 4. Kita kena dengan nombor pertama sahaja. Lepas tu yang lain semua jadi 4 turut. Okey, sekarang 4 darab 3. 12. 12 apa? 12X 12X. Tambah tambah 18Y sama 18Y. dengan 200. 88 darab main bantai. 264. 284. 264. Okey. 84. Lepas tu satu lagi. Yap. 12X tambah 48Y 504. 504. 504. 504. Okey. Kerja kita sekarang nak buat apa? Kita guna kaedah penghapusan. Kaedah penghapusan, maka kita kurung. Kita kurungkan dia dan kita tolak dia. Dia ambil keluar. Okey. Bila tolak 12 tolak 12 mati tak? Mati dah. Mati. Mati Lepas tu dah. awak tengok yang kedua ni awak kena ikut simbol dia. Alamak, saya tak nak warna tu. Sekejap. Change the warna teacher. Change the colour. Okay, I change the colour. Ya. Positive 18 minus positive 48. 66. Are you sure you use your calculator or your brain? Oh. Minus saja. Minus. 30Y. Minus lah brother. Negatif 31. Negative 30y. Negatif 30. Sama dengan sekarang yang satu lagi pula 264 tolak 504.
Negatif 240. Negatif 40. Negatif 240. Bila sampai ke peringkat ni, awak dapat satu lagi markah. So ada 2 markah. Untuk selesaikan yang ni, tolong guna alpha calculate. Jika tak ingat, teacher tuliskan kat bawah ni, awak tolong ikut. Negatif 30, ini janganlah buat dalam kerja nanti ya. Ini hanya untuk urusan awak saja. 30 alpha Y ada? Alpha calculate Macam tu boleh. negatif 240. Shift calculate. 8. Calculate. 8. 8. Y sama dengan 8. Lapan. Bila dah sampai situ baru 3 markah. Kita nak 4 markah. Yang ni mesti 4 markah. So kita balik ke atas. Tadi persamaan 1. Kalau nak persamaan yang lain pun tak apa. Kita ganti dalam persamaan yang kita nampak. 12x tambah 18 y ialah 8 sama dengan 264. Saya ganti dalam persamaan yang pertama ni. Saya ganti y ni 8. Okay. Semula gunakan kalkulator sahaja. Tahu guna kalkulator? 12 alpha x 10. X sama dengan 10. 18 kurungan 8 alpha Negatif 10. calculate 10. 264 shift calculate Ya, 10. 10. 10. sama dengan 10. So dapatlah 4 markah awak. Okay. Kita pergi ke atas balik. Tadi saya betulkan balik ya. So soalan 1 tadi tak boleh dapat markah penuh. Soalan 2 tak boleh buat. Soalan 2 tak boleh buat kan tadi? Soalan 3. Berapa markah soalan 3 kita? Kereta dengan van ni. Dapat tak 4 markah? Boleh kan? Boleh. Ini tak ada markah. Okey, kita matikan dia. Ini mati. Ini 4 markah. Okey. Baik lagi. Tengok macam mana soalan yang kelima. Soalan kelima ada kotak pula. Aduh. Antara Ana dan 2 orang anak ni telah melukis sebuah potret. Mereka meletakkan potret itu dalam kotak seperti yang ditunjukkan dalam Raja 3 untuk dikirimkan kepada sahabat yang ada Raja di ruang jawapan. Tandakan sudut di antara potret itu dengan tapak kotak. Kat mana sudut dia? Awak tak boleh tunjuk kat skrin saya je boleh buat. Dekat potret tu je. Potret tu yang berputus-putus tu, garis putus-putus tu potret. So dia tak nak baru kotak tu. sudut antara potret dengan tapak. Ini kan tapak. 90. Orang tak tanya nilai sudut tadi, orang tanya tandakan. Tandakan tapak dia. Ini potret. Warna oranye ni Ya. potret dia. Hmm. Jadi mana sudut antara potret dengan tapak dia? Mak teacher yang atas 60. Ni. Sini. So kita cara nak menanda. Dia tanda macam ni ya. Ni tanda sudut. Oh. Oh, Zul datang. Okey, itu namanya tanda sudut. Okey, lepas tanda sudut, ini baru 1 markah ni. Dah masuk dah 1 markah. Sebab awak kena baca soalan. Dia kata tandakan sudut. Jangan pula sibuk cari sudut. Lepas tu yang B ni barulah dia suruh hitung sudut. Tahu hitung ke tak tahu? Macam mana? Tahu ke tak tahu? Tahu. Tahu. Yang tahu tu sebut. Sebab Sebut dia tak ada lah. maklumat yang kena baca kat atas tu. Tinggi kotak tu 40. Kejap ada cari ni. Ni ya, tinggi kotak 40 ya. Okey, dia Tinggi panggil kotak 40 maksudnya kat sini 40. Okey, nampak cantik dah, senang. Senang sekarang, boleh kira. Saya lukiskan semula untuk awak. Ini sudut yang awak nak cari. Sini 60, sini 40. 40.
Adakah dia melibatkan hypotenuse ni? Ni hypotenuse. Ya. Ada tak ukuran kat sini? Ada ukuran ke tak ada? Tak ada. Tak ada. Bila tak ada, tak payah kacau sin dengan cos. Awak cuma kena guna tangent. Bagi yang boleh jawab, jawablah. Yang tak boleh jawab, kita kekalkan 1 markah tadi. Okay? Tangent dah teacher. Tangent ya. Tangent theta sama dengan depan rumah bahagi sebelah rumah. Oh. Tangent tu ingatkan saw Pening. wah, ini tak ingat tak apa. Bagi ni yang bagi yang nak markah lebih daripada 1. Tu kelas Jom. luar. Jadi. Siapa nak markah lebih daripada 1 ni kena buat ni. Itu je. Okey, lepas tu dia ganti tu tak payahlah. Dia terus guna theta sama dengan guna alpha calculate boleh tak kat sini? Boleh. Cuba. Ya ke? Tangent theta, gunalah tangent alpha x. Tangent alpha x. Kenji. Dah? Alpha calculate 40 pecahan 60. Shift calculate. 33.69. 33.69. 6. Okay. Dalam exam awak, soalan ni mesti diberi dalam perpuluhan. Ingat ya, mesti diberi dalam perpuluhan dan mesti 2 tempat perpuluhan. Macam tu dapatlah 3 markah. Taklah susah, rasanya bolehlah jawab. Ya saya teacher. Semua boleh kan? Boleh. Boleh je. Okey. Boleh. Soalan 5 kita teruskan untuk dapat markah lagi. Kita tengah berusaha ni. Bahagian B kita dah jawab. Sekarang tinggal bahagian B. Okay. Soalan B ni, soalan ni pun lebih kepada formula soalan 5 ni. Menunjukkan bila baca soalan, bacalah sebuah bekas berbentuk kon mengandungi cecair. Dia ada bentuk lain tak kat sini? Untuk kon je. Kon je. Apa formula kon? Kon je. Satu. Ini adalah 2D ke 3D? Bentuk ni ada isi padu tak dalam ni? Ada 3D teacher. So ni 3D, ni adalah isi padu. 1/3 pi J kuasa 2 T. Formula saya tulis untuk awak, awak boleh cari nanti. 1/3 Okay. pi J kuasa 2 T. Pi dah ada nilai kan kat sini? Yes. Lepas tu kita nak jejari dia. Macam mana nak cari jejari? We look the base tak ada. Cuba terbalikkan paper tu. Cuba terbalikkan paper. Pening siul. Janganlah macam ni. Bila terbalikkan macam ni kan? Base tu kita jumpa dah. Inilah base dia. 14.6. 14.6 ni dari hujung ni ke hujung ni. Kalau hujung ni ke hujung ni dipanggil diameter. Yes. Kita kena potong 2 baru dapat jejari. Bagi 2 teacher. Ya. Bagi 2 lah. So berapa jejari awak? 7.3. Okay. 7.3. So jejari awak ialah 7.3. Next. Diameter isi padu cecairnya ialah 308. Dia dah bagi dah ni 308. Diameter bagi permukaan cecair yang ni ialah DE ni ialah 7. So kita potong 27 tu. Maka jejari dia sini ialah, ingat kalau diberi diameter awak potong 2. 7 bahagi 2 lah bang. 7 bagi 2 je. Ni 7? Saya bulatkan 7 ni. 3.5. 7.5. Okay. 3.5. 3.5. 3.5. Okey lah tu. Di sini 3.5. Tu jejari dia. Gunakan pi 22/7. Cari ketinggian cecair dalam bekas itu. Dia suruh awak cari T ni. Bagi yang kelas kita yang belakang ni kita payah sikit lah untuk cari. Tapi kita ganti formula dia dulu. 1/3
pi J kuasa 2T. Semua ni sama dengan 308. Okey ya? Itu kita ganti. Bila kita ganti 1/3, pi kita berapa? 22/7. 22/7 jejari kita. Jejari kita nak ambil yang mana satu? 7.3. 7.3 ke 3.5? 3.5. 3.5. Kenapa 3.5? Dia kata dia nak ni. Dia kata dia nak cari ketinggian. Dia nak ketinggian saya tahu, tapi kenapa kita guna form jejari yang kat bawah ni? Dia nak cari dalam bekas tu. Dia punya base. Cari dalam bekas ni merujuk kepada jejari yang ni, bukan jejari kat atas tu. So kita perlu guna 3.5. So sini kita guna 3.5 darab kuasa 2. Darab 3.5. Oh, you nak darab 2 kali? Tak nak kuasa 2. Saya nak ikut formula boleh tak? Boleh, kuasa boleh. 2. Boleh. Tinggi tahu tak? T ni tahu tak? Apa dia teacher? T. Apa? Tak ada T. T tu tahu ke tak tahu? Tak tahu. Tak tahu Tak teacher. tahu. Tahu, T je. lah yang kita nak cari. Oh. Ni. Macam mana nak selesaikan? Alpha calculate je lah. Apa calculate? 1/3 darab 22/7 darab 3.5 kuasa 2. I found the answer, teacher. Darab. Found the answer. Yes. Hurry up. 24. The height is 24. Betul je? No, I'm asking you. I don't know. I never calculate yet. Okay, you calculate first. Then you confirm with my answer. Okay, boss. Correct? 24. Wait lah, bro. Okay. Sorry. Kenapa tak boleh buka? Cannot open. Berapa you kata T awak tadi? 24. 24. Biar je 24. macam. Biar je macam. Langkah tengah-tengah tu teacher buat ke tak? Tak ada kan? Jadi, Awak terus ganti formula, terus cari jawapan. Tak payah sibuk dengan benda lain. terus calculate. Okay? You tak payah fikir-fikir. Ni pergi sana tukar tempat ke apa ke, semua guna alpha calculate. Lagi senang. Okay. Okay, next question. Ini soalan yang saya nak target awak 1 markah kurang-kurangnya. Kalau awak bijak awak boleh jawab. Cuba cerita. Berapa koordinat A? Okay. Dia nak bagi titik. Koordinat bagi titik A. A ni duduk sini. Tengok dulu pada darjah A duduk sini. Dia sebaris dengan ni. Apa nilai X dia? 17. 8. Negatif 3. 8. X lah weh. X 8. 8. X 8. Y nya. Tadi kejap. Tadi soalan berapa kita? Soalan 5 ya? 5. Tak tulis markah lagi. Soalan 5 kita dapat 4 markah. 4 markah. Kita tulis 4 markah kita dulu. Nanti kita check berapa markah kita. Okay. Soalan 5 kita dapat 4 markah. Okey. Tak apa, yang lain 1 tak apa. Markah minimum 1. Yang lain semua wajib boleh jawab lebih-lebih. Yang ni 4 markah. Yang ni kita 1. Okey, 1. Yang tu ada masalah pening-pening lalat tadi. Tak payah jawab. Okey. Petak kepala teacher. Okey, yang ni dia nak koordinat tapi dia bagi maklumat ni. CD ni kat sini. AD ni kat sini. Dia kata panjang ni dengan panjang ni 17. Jadi berapa A dia kat sini? Berapa koordinat dia? 17. Mana boleh 17? Awak tengok betul-betul. Dia kan dah turun sikit. Dengan 3-0. Dia kan dah turun sini. Berapa langkah dia turun sini? 13. 3. Dia macam ni. Dari A sampai D ni
Nilainya 17. Tapi dia dah turun sini 1, 2, 3. Sebab tu jadi negatif 3. So sini tinggal berapa? 14. 14. So sini 14. koordinat dia berapa? 14. Itulah 8, 14. 1 markah lah tu. Oh. We got one mark je. 1 mark. 1 mark you get ready there. So 8 dengan 14 tu 1 markah. Oh, very good, but that's not enough. We need That's not enough. Okay, you want to do the kecurunan. Kecurunan Yes. boleh buat. Kecurunan yes. tadi teacher dah kata formula dia y2 minus y1 divide per by x2 minus x1. cari dua koordinat. Koordinat ni mesti C dengan D. D ada koordinat. C ada tak koordinat dia? CD. C tak ada koordinat. C tak ada koordinat. Agak-agak boleh tembak tak jawapan dia? 17. Sini 17. Pythagoras theorem kena bapak Pythagoras theorem kena pakai. Sini 17. Bawah sini berapa? 3. Sini dah deh. Sini berapa? Oh. Apa? Jadi 3. Ini 8. Fine. Kan 8. X dia 8. Fine. Kalau sini 8 sana 17. Y ni boleh cari tak? Cepat cari. 15 teacher. Pythagoras theorem. Tadi formula dah ada. Tak ingat teacher nak buat macam mana. 15. Bila 15. tak ingat, awak tengok yang condong ni. Nampak condong ni? Kuasa 2 kan dia? Dia yang paling besar kan? Yang condong ni yang paling besar. Jadi dia kena tolak 8 kuasa 2. 15. 17 kuasa 2 tolak 8 kuasa 2. Lepas tu jawapan dia square root. 15. 15. So y is 15. Kalau 15 macam tadi awak kena pandai congak balik. Mari kita buat semula kat sini. Caranya mudah je. Sini ialah C, sini ialah yang bawah sini, sini 3 langkah ke bawah. Dia dekat bawah. Semua ni ialah 15. Atau 15. atas tu berapa koordinat dia? 12. 12. So sini 12. Oh. 12 tu bukan koordinat. Kita nak koordinat macam ni. Awak kena tahu. Satu ialah kosong dengan 12. Satu lagi ialah apa koordinat tadi? 8 dengan 14. 8 dengan 14. Bukan. 8 dengan negatif 3. 8 dengan negatif 3. Janganlah salah koordinat. Okey. Yang ni bila dah dapat 2 koordinat kita ganti x1, y1, x2, y2. Okey, ganti formula. Sebut. 12 tolak negatif 3 12 tolak negatif 3 bagi 0 tolak 8. bagi 0 tolak 8. Jika saya nak buat benda lain, saya nak buat negatif 3 tolak 12 tak boleh ke bang? No. Entah teacher ikut teacher lah. Boleh ke tak boleh je soalannya? Tak boleh. Boleh. Boleh teacher. Boleh je. Dia y2 tolak y1 ataupun y1 tolak y2. Oh. Mana-mana pun boleh. Awak tengok ni, yang ni ialah y2 tolak y1, yang ni x2 tolak x1. Yang ni kawan kita buat tadi, dia buat y1 tolak y2. Bawah sini x1 tolak x2. Boleh, mana-mana satu pun boleh. Teacher Awak berhenti formula je kan? Yes. 1 markah. 1 markah. Ganti formula 1 markah. Dah ada 2 markah. Kita dah ada 2 markah. Selesaikan dapat 3 markah. Jom selesaikan. Jap. 15 negatif 12 8. tolak 3. Dia jadi positif jadi 15. 15. Okey. Sekejap saya nak jawab di ruang dia. Salah kita ni sebenarnya. Okey, katakan kita terjawab di ruangan lain. Kita potong ni semua dalam exam. Mau salah. So 15 per Negatif 8. Boleh salah B kan? boleh tak dikecilkan? Kecil. Tak boleh. Tak boleh. Boleh tak dapat markah macam ni?
Tak dapat. Kenapa tak boleh dapat? Kita boleh kecilkan lagi pecahan dia. Apa pula boleh kecilkan? Ni 15 per 8 apa boleh kecilkan? Asal boleh kecilkan? Mi. Kecilkan tak boleh tapi markah pun tak dapat. Pasal apa ni? Saya pula. Awak cakap tadi Mi. Orang duk tanya lah, janganlah tension, jangan stres. Kita duk target markah minimum 1 tapi kita tengah berusaha ni, markah 3 ni. Sabarlah. Okey, kenapa yang ni teacher tak boleh bagi markah? Ada sesiapa boleh jawab? Ramai dalam ni. Sebab nak guna Diam. keperluan. Sebab Guna keperluan. Sebab negatif tak boleh duduk di bawah. Dia kan menantu orang. Oh ya ke? Menantu orang. Menantu orang suka duduk sofa je. Dia kena duduk atas sofa dia. Duduk sofa. Duduk sofa. Okay. Boleh? Dia kena berada di atas. Baru betul. Okay, dah sudah. Yang tu 2 markah. Betul lah 3. Kita target tadi 3 markah. Okey lah, 3 pun 3 lah. Soalan nombor berapa tadi? 3 markah kita. Soalan nombor 6. Sekejap ya, teacher ke atas ke sini ke bawah sekejap sebab teacher nak tulis sini 2 markah. Teacher nak betulkan. Kita nak betulkan daripada 11 markah ni berapa sebenarnya kita boleh kalau kita berusaha. Tu je teacher nak tunjuk. You got 2 marks. 2 marks is enough. Okay. Yeah. I give 3 marks but I give you only 2 marks because you tak boleh nak jawab negatif 15 per 8 tu. Nasrul. Okay, 7 ni lagi mudah untuk skor. Jangan tak skor, aku tembak korang. Dengar baik-baik. Baca, kena baca. Baca, tulis satu pernyataan. Tak nampak saya besarkan. Okay, bacalah weh. Tak dengar pun. Tulis satu perintah. By a compound statement by combining the two Siapa manusia yang baca masalah ni? Tak tahu. Siapa manusia yang baca masalah ni? Nizar. Darwish. Baca dari atas. Yeah, I read from up. Yeah. Shut Okay. Tulis satu pernyataan majmuk. Majmuk maksudnya kita gabung 2 ayat jadi 1 ayat. Yes. Dengan menggunakan perkataan Oh. atau. Kalau awak jawab bahasa Melayu, ambillah bahasa Melayu je. Kalau dia sibuk bahasa Inggeris, biarlah. Okay. 27 ialah integer. Silap. Kita ambil yang bahasa Melayu 27 ialah integer. 27 ialah nombor perdana. Macam mana nak gabung 2 ayat ni? 27. Okay. Yep. Wait. I'll solve that for you. Okay, faster. Kita nak gabung dengan atau. Quick lah, brother. Wait, man. 27 Nasrul. ialah 27. integer. Ialah ini je. Ialah integer. Pesan tak cantik lah. Sekejap. 27 is 27 ialah Tak speaking. Okay, 27 ialah. nombor integer. Integer. Ada nombor ke kat situ? Tak ada. Jangan pandai-pandai Janganlah letak. Apa kata letak? Tak boleh tambah-tambah suka hati. Tapi lah. Okay, 27 ialah integer. Atau nombor perdana. Atau. 27 ialah perdana. Kenapa nak ulang? Nombor Misal. Atau. wajib ada 1 ayat. Nombor perdana. Siapa kata saya ulang? Ni siapa jawab? Oh. Haziq. Zik, dia Tak, dapat 1 bukan. markah. Bukan saya je. Tak pula. Haziq dapat 1 markah. Nasrul. Oh, Nasrul. Okay. jawab. Okay, Nasrul Okay, dapat 1 markah. Nasrul dapat 1 markah. Okay, tengok yang kedua pula. Jangan tak baca habis. Soalan 1 tadi dah selesai. Soalan 2 ni ialah apa? Soalan 1 dah selesai. Soalan 2. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk di 7A1 ialah benar atau palsu. Okay, tengok balik. Kalau atau, jika saya betul, awak salah, dia jadi benar. Yes. Tapi kalau dan, Oh, kalau atau. kalau dan, awak dan saya mesti benar. Barulah benda tu benar. Maksudnya kena dua-dua betul. Ya. Oh. Tapi atau ni dia mana-mana kapcai pun boleh. Mana jawapan boleh? Mana-mana jawapan betul-betul lah dia. Tapi dia tak boleh guna perkataan betul. Dia kata benar palsu. 27 ialah integer. Benar ke palsu?
Tahu integer tu apa? Integer tu nombor bulat. Tak ada perpuluhan, tak ada pecahan. Benar. Betul lah. Benar. So benar lah. Jadi sini benar. 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 B-A-N-A-R. Benar. Kalau ada dua tu salah. Kalau dua-dua tu salah, palsu lah. Palsu lah abang. Bertanya. Okey, tak apalah dia tanya. Okey, 2 markah. 2 markah dah ada. Kita target yang ni 5 markah. Okey, yang ketiga. Cuba baca. Tulis premis 2. Macam mana nak tulis premis 2 jika kita tak pandai? Jadi lepas jika sampai markah buat koma. Buat koma pula, buat kurungan. Ni pakcik A kita. Pakcik B. Lepas markah. Pakcik B ialah lepas markah sampai hujung. Ni pakcik B. Lepas tu awak kena tengok. Dia tak bagi premis 2 tetapi dia bagi kesimpulan. Kesimpulannya ialah pakcik A ke pakcik B? B. Ni pakcik A ke pakcik B? B. Pakcik B. B. Maka ke premis 2 kita ialah pakcik A. Tapi apa yang berubah kat situ? Dia sebiji ke? Kumpulan ayat. J ni dia dah ganti dengan 7. 7. So kita kat sini pun kena ganti 7. Caranya ialah macam ni. Tengok kat bawah. Premis 2. Tadi pakcik B kan? Pakcik B kata V sama dengan 1/3 pi. Jejari ialah 7 kuasa 2 darab dengan 9. Ada apa lagi? Bacalah korang ni, buku ada pada diri awak. Ialah Isi pada bagi call. isi padu bagi kod. Ejaan kena betul. Jangan salah ejaan. Ni. Rasanya kalau tak boleh jawab lah teacher. Okey, tak apa. Kita ada 2 markah standing kat situ. Okey, kita tengok. Kita tambah lagi 2 markah. Yang ni 1 markah je premis ni. Biarlah kat dia. Okey, tengok C pula. C ni ialah tulis satu kesimpulan secara deduksi. Deduksi ni dia tak bagi banyak contoh. Dia akan bagi formula. Awak kena pasti formula yang dia bagi. Diberi bahawa jumlah luas permukaan sebuah kubus ialah 6x kuasa 2 dengan keadaan x ialah panjang setiap sisi. Mana formula dia? Pada ayat yang saya garis tu, mana formula dia? Luas permukaan bagi sebuah kubus. Dia dah bagi formula. Saya nak awak kena pasti mana formula yang dia dah bagi tu. Ramai-ramai dalam ni semua tak nak tolong. Tumbuk dia orang nanti besok. Tak tahu teacher. Saya tolong teacher. X kuasa 2. Okey, siapa nak tolong tadi? Nak baik kuasa 2. Mizal. Inilah formula. Nak pakai kuasa 2. Dengan keadaan X ialah panjang setiap sisi. Buat satu kesimpulan dengan jumlah luas permukaan kubus tersebut jika X-nya 4. Maka soalan yang deduksi ni kita kenal pasti formula. Lepas tu kenal pasti apa yang perlu diganti dan kita ganti dalam formula. Gantikan dalam formula. X tu ganti 6 teacher. Okay, so kita ada formula tadi 6x kuasa 2 kan? Ya. Kuasa So 2. x ni nak ganti apa? Dalam kurungan 4. Kuasa 2. Bila ganti tengok teacher guna kurungan. Awak pun buatlah kurungan. Sekejap nak cari. Cari cepat. Cari Mi. Cuma Mi cari. Okay, awak cari apa saya pun tak tahu. Tak tahulah dia. Malas. 96. 96. Yang ni 2 markah solid tau. Dia kita ganti je 1 markah, jawapan 1 markah, 2 markah. Boleh kat CM teacher. So kita dari CM. 96. saya tak dengar siapa yang bercakap tadi tu. Sentimeter. Jangan tulis unit, tak mau unit, tak mau. Kita botak, kasih botak. Okay. Betul rambut. Okey, daripada 5 markah ni kita dah dapat 4 markah.
Acong. Acong ke tu? Ha. Pula dah. Saya hantar link pada kumpulan ketiga. Sebab kita nak markah minimum. Tak apa, Chong tu pun banyak dia kena betulkan. Acong. Morning. Macam mana? Okay, so yang ni soalan nombor berapa tadi? 7 kan? Ha. Daripada 5 markah kita dapat Oh. berapa markah? Oh. Ini boleh buat. Ini boleh buat. Yang bawah tu boleh buat. Yang ni je blur sikit kan? So 3 kan teacher? Premis tu blur. Jadi kita dapat 4 markah. Soalan 7 kita dapat 4 markah. Mana 4 markah kita? Kejap. Tak apa, ambil masa sikit. Tiga teacher. Okey, soalan 7. 4 markah. Okey. Next. Soalan 8. Soalan 8 rasanya boleh buat semua pelajar. Targetlah 4 markah soalan 8 tu. Apa soalan dia? Oh, yang inilah ni. soalan 8. Aduh, pakcik matrix ni takkanlah tak kenal. Pakcik matrix kena ingat. Ni KK. Keklik. Otak kau. KKK kah? Apa huruf yang saya selalu guna kat sini? Bagi tahu. Saja saya buat itu. Cepat. Buaya. Y. A, B. Saya buat KK pun awak tak ingat. Saya Kata ada baru. masa tu teacher. BKK. BKK. Besar kecil kecil. Berkaki Oh. kecil. Okey, yang tu B. Sekarang kita tengok A dia. A dia mesti dapat markah. Jangan tak dapat. Tumbuh. Okey, dia suruh awak cari nilai kan? Nilai maksudnya satu nombor sahaja. Bukannya Satu matrix. nombor je lah. 2 huruf. Awak tengok tu, dia ada M kat tepi dia kan? Maka itu songsang. Susah. Songsang lah ada 1 per. Budak ni. Semua buat pelik-pelik je korang ni. Tahulah. Yang ni matrix. So soalan A ni kita cuba buat matrixnya sahaja. Saya buat kat bawah ni sebab ada ruangan. Matrixnya ialah 2, 4, berapa tadi? Negatif 5, negatif 6. Okey, cara yang paling mudah nak selesaikan matrix ialah kita tulis atas dia A, B, C, D. Lepas tu kita rujuk formula kita. Dia akan jadi 1 per AD tolak BC. A tadi berapa? Formula tak ingat ke? 1 per AD tolak BC. Lepas tu D naik atas, A turun bawah, B dengan C tukar jantina. Okey. A berapa? A dia 2. A dia 2. D dia Negatif 6. negatif 6. Lepas tu kita tolak. B dia 4. C dia Negatif 5. negatif 5. Lepas tu A dengan D tukar tempat. So siapa naik atas? Itu apa? Negatif. Negatif 6. Siapa turun bawah? 5. A dengan D lah. Oh, A dia 2. 2. Siapa tukar jantina? C B jadi apa? D negatif 4. B negatif 4. C dia 5. 5. Okey, ini matrik songsang dia. Awak tengok yang kat atas tadi, dia dah bagi jawapan M. Saya tukar warna ya. Dia dah bagi jawapan M kurungan negatif 6, sini N, sini negatif, oh ni 5 saja. Ini ialah negatif 2. Kenapa dia bagi negatif 2? Dia salah kat situ. Ini bukan negatif 2, ini tukar jadi 2. Ini tukar jadi 2 ya, okey. Sekarang awak bandingkan kat atas tu. Ini saya ajar mencari congsang, kalau tak boleh buat, tengok je. Okey.
Bila awak bandingkan jawapan yang awak ada ni dengan yang kat atas ni, awak akan dapat jawapan terus M-nya berapa, N-nya berapa. N-nya berapa? Oh, matrix kena sentuh ni kat kelas nanti. Ingatkan matrix ya. Baik, teacher. Tengok perbandingan ni. Macam ni lah perbandingan dia. Tengok sini. 6, negatif 6. Ada negatif 6? 5 ada? Ada. 2 ada? Ada. So N berapa? 4. Negatif 4. 4 ke? Negatif 4. Oh. Lepas tu M dia duduk depan ni kan? Dolar Zik. Diam. Ya, maksudnya semua ni lah. So 1 per 2 darab negatif 6. Ni selesaikan yang kat bawah ni. Yap. 2 darab negatif 6 tolak 4 darab negatif 5. 20. 12. Cepat nak markah lah kan. Lambat ni kenapa lambat? Lost. Tak tahu mana nak buat. Ya. Sekejap. Teacher suruh kamu bandingkan jawapan dia. Jawapan yang dia bagi ni. Inilah jawapan yang dia bagi dalam soalan. Bandingkan dengan langkah yang kita buat ni. Sebab tu kamu dapat N-nya negatif 4. M-nya yang semua ni. Semua ni adalah M. So cuma saya suruh awak selesaikan. 1 tu saya dah tulis. Per tu berapa kamu dapat? 8. 8. Kalau dapat negatif, pastikan negatif duduk atas ya. Tapi sekarang tak dapat negatif, tak apalah. 1 per 8. Dia 2 markah je. Janganlah membazir 2 markah tu. Okay, next question ialah BKK. BKK tahu buat ke tak tahu buat? Macam mana nak buat BKK? Tengok sini. Dia mesti matriks besar, matriks kecil sama dengan matriks kecil. Jadi awak kena ikut persamaan dia. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Jom kita buat kat bawah tu. 2, 4x sama dengan negatif 6. 2, 4, lepas tu yang kecil tu x sama dengan negatif 6. bawah tu apa? XY. Sama X dengan negatif 6. Persamaan 1. Okey, persamaan 2. Syami dolar. Mana ni? Persamaan 2 nombor depan dia apa? Negatif 5, negatif 6, y sama dengan 3. Itulah yang awak kena tahu. Ni ialah datanya daripada persamaan 1 awak. Ini datanya daripada persamaan 2 awak. Ini yang teacher sebut sebagai besar, kecil sama dengan kecil. BKK. Mesti ikut aturan tu. Dia nombor dengan nombor, tengah-tengah baru huruf. Tu kena ingat. Jangan huruf duduk merata-rata. Lepas tu, kita nak selesaikan, pastikan awak tinggalkan XY di sini dan selesaikan 1 per matriks songsang dengan nombor kat hujung. Pakcik ni biar dia ikut sama-sama. Apa matriks songsang dia? Masa ni lah awak kena pandai buat huruf. Tolong buat huruf. Sini A, sini B, sini C, sini D. A berapa? 2 kurungan negatif 6 2 kurungan negatif 6. tolak 4 kurungan negatif 5. 4 kurungan negatif 5. Tak cukup markah lagi. Kena buat songsang dia. Lepas tu A dengan D tukar lepas tu tempat. kena ubah negatif 6, Negatif 6 naik atas. 2 bawah, 2 bawah. negatif 4 atas, ubah dia punya B dengan C tukar jantina. 5. 5. Oi. Ni dapatlah. Macam ni markah dia. Awak tulis dalam bentuk matriks dapat 1 markah. Awak buat dalam songsang dia 1 markah lagi. Okay. Wow. Dah habis dah masuk. Ini baru 2 markah kan? Kita nak jawapan. Apa langkah yang paling mudah yang kamu tahu rasanya untuk cari jawapan?
Syami. Jangan Syami. Syami, kita bijak guna kalkulator. Kita kena bijak. Tak cukup ruang. Saya buat kat sini. Kita kena bijak menggunakan kalkulator. Ya. Dah masuk ke Mip? Tak, saya tengah buat BM. Tengah buat apa? Ada Bisa. kan saya ada kelas Dah cakap banyak BM. kali dah tadi. Okey. Tekan EQN. Dapat tak mode tekan EQN? Tekan 1. Dapat. Dapat apa? Dapat unknown ni. Ha. Unknown ni nombor berapa? 2. Dia ada 2 dan 3 kan? Ha. Kita ada berapa huruf sekarang? Kita ada 2 huruf. Tekan 2 2. huruf je. So tekan 2. Lepas tu soalan tu tanya A1. Awak pun tulislah A1 dia apa? A1 dia tengok baris 1, huruf pertama dia. 2, 2. Lepas tu tekan sama dengan 4, Kejap saya potong ni dulu. 4. Sekejap. Sama dengan dapat B1. 4 tekan sama dengan dapat Negatif C1. 6. Negatif 6 tekan sama dengan negatif 5. Negatif 5. bukan dapat A2 ke? Yalah negatif 5 lah. Negatif 5 tekan Bawah. sama dengan Negatif 6. B2. B2 ialah negatif 6 tekan sama dengan 3. 3. C2. C2 ialah 3 tekan sama dengan Dapat jawapan 3 negatif 3. 3X tekan lagi sama dengan dapat Y negatif 3. Negatif 3. Ni baru dapat 4 markah. Oh, itu 3. Apa-apa pun awak kena target matrix ni markah penuh 6. Awak mesti bagi tahu kepala otak awak tu, saya mesti dapat 6 markah tu. Semua Boleh ke tak boleh? Boleh teacher. Boleh teacher. Boleh. Jadi soalan matrix kita target tadi, saya nak tulis kat atas. Saya bangga boleh tulis kat atas tu, markah kita hari ini kat sini ialah 6 markah. Teacher, sorry teacher, saya tanya tadi ada kelas BM tadi. Sekarang tengah ongoing. Mirza. Macam mana lah Mifsal ni, tak tahulah saya pun. Ongoing, offgoing lah. Dia Tak, gabung. saya ada satu kelas BM ni. Soalan 8. Soalan 8 kita 6 markah. Boleh target 6 markah matrix ya? InsyaAllah. Ini wajib. Okay, kita tinggal lagi 3 soalan saja. Can. Boleh tak stand lagi sekejap lagi. Ya. Dah habis kan? For you can. Soalan 11 soalan ni. Boleh. Bawah tu 1 markah je betul dah. Okay, soalan 9. Soalan 9 kita apa ni? Tak ada cerita pun. Tak kita lah. Ni. Oh, salah. Boleh jawab tak ni? Tak boleh. Saya jujur. Belum apa-apa tak boleh? Siapa kata tak boleh? Betul tak boleh? Yang ni siapa yang rasa boleh tu jawablah. Ajar lagi. Boleh. Kita boleh teacher. Boleh je sebab dia bagi senang je. Dia apa pun perimeter dengan luas. Awak diberi OA 14. Tulislah 14. Sini 14, sini 14, sini 14, sini 14. PA sama dengan OA. So sini pun 14. Sini pun 14, sini pun 14. Sini pun 14. Semua 14. Cuma ada 2 bulatan. Satu ialah bulatan besar. O dengan P. Berapa panjang OP? OP berapa, Dik? OA berapa? OA berapa? OP berapa? OA 14 je. OA 14. Okey. OP? 28. 28. Okey, katakan kamu OP ni tak pandai lagi. Kamu pandai OA je. Jadi kita nak tengok 1 markah. Teacher nak ajar 1 markah, 1 markah. Ingat petua kita 1 markah, target minimum. Okey, kita buat kat sini. Kita nak perimeter kan? Perimeter 1 markah tadi, formula dia macam ni. Tolong ingat ya formula. Kalau perimeter, dia mesti melibatkan 2 pi j. Kalau luas, dia mesti melibatkan pi j kuasa 2.
Bila ada kuasa 2, awak tengok kuasa 2, awak kena ingat kuasa 2 tu lah luas. Sini kita letak sudut per 360, sini pun letak sudut per 360. Okey, sekarang kita tengok formula kita. Kita nak ganti dalam formula. Kita nak cari perimeter. Perimeter saya dah kata formulanya pi j darab 2 pi j. Okey, ganti. Berapa sudut kita? Awak kena cari ke atas. Pi kita 22/7. Jari kita berapa? Awak kena bagi tahu teacher. Tengok OA kita. OA kita ni, ini lengkuk dia. Berapa sudut dia? Takkan seorang pun tak boleh jawab. Sudut dia berapa? Sukuan kan teacher? Sukuan. Apa Firas? Sukuan. Dia adalah sukuan, yes. Aduh muka Lisa. Aku nak masuk. Oh, habis lah. 90. 90 darjah. Jejari dia? Jejari OA ni berapa? Tak tahu jejari tak boleh jawab lah bang. 14. So kita ganti. Kita ganti dalam formula kita tadi. Kita ganti. Sudut kita tadi awak sebut 90. Jejari kita 14. Ganti dah lah kan? Awak tak tahu yang ni betul ke tidak, tapi awak dapat 1 markah. Tengok yang satu lagi markah kat bawah ni. Teacher dapat 1 lagi markah. Yang ni luas. Luas pun sama. Formula dia ialah theta per 360 darab pi j kuasa 2. Okey. Sudut tadi atas ni berapa kita buat? 90. Awak ikut je lah 90 tu. Per 360 darab 22/7 darab jejari awak ikut 14 tapi ada kuasa 2. Dapat lagi 1 markah. So kita dapat 2 markah. Okey. Ini bagi yang tak boleh jawab tapi nak markah. Inilah langkah dia. Okey, kita teruskan kat bawah tu. Kebarangkalian kalau ni tak tahu, tak tahulah nak buat macam mana. Teacher, tidak teacher. Saya tak sempat salin. Buat apa? Tak sempat salin. Nak salin apa bang? COVID. Alah, ni nanti teacher bagi link lah dalam grup. Kalau teacher ingat lah. Kalau tak ingat. Sekejap teacher sabar. Covid teacher. Covid. Teacher cuma ajar awak 1 markah. Awak cuma kena hafal benda ni. Hafal benda ni. Ni perimeter. Ini ialah perimeter. Perimeter tak ada kuasa 2. Ini yang ada kuasa 2, ini adalah luas. Tu je awak kena hafal. Ini untuk 1 markah, 2 markah. Saya tak suruh awak habiskan 6 markah tu. Awak sedang berusaha. Mana tahu nasib awak baik sangat, awak dapat sampai A tolak pun boleh. Itu bergantung pada usaha awak. Ya. Okey, dah salin? Dah. Okey, kita pergi kepada kebarangkalian. Kebarangkalian ada COVID. 2 kepingkat dipilih secara awak. Ini ayat ni tolong baca. Tolong. 2 kepingkat dipilih secara awak dari kotak itu 1 demi 1. Dengan pengembalian. Apa maksud dengan pengembalian? Maksudnya awak letak balik. Lengkapkan ruang sampel. Ada ruang sampel kat bawah ni. Ini tahu lengkap kan? Tahu ke tak tahu? Tahu. Boleh lengkap penuh? Boleh lengkap penuh dapat 2 markah? Boleh teacher. Boleh. Lepas tu kita tengok kat atas ni. 2 kepingkat dipilih secara rawak yang mempunyai huruf yang sama. Takkan ni pun tak tahu pula. Huruf sama. Apa huruf sama yang kita dapat? Sisi. Sisi. OO. OO. Lagi? AI. Huruf sama. Sisi, AI. OO, VV. VV. Lagi? I. AI. Lagi? Didi. Berapa huruf semua ni? 5. 5. Daripada berapa?
Kiralah petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Tempat. 24. 25. Boleh tak dikecilkan? Boleh dikecilkan? 1/5. 1/5. Dapat lagi 2 markah, 4 markah dalam tangan. Tengok bahagian yang ketiga tu. Kad pertama berhuruf vokal, kad kedua berhuruf konsonan. Atau maksudnya semua huruf vokal masuk kad pertama. Tahu tak huruf vokal tu yang mana satu? Huruf vokal ialah O dengan I. Siapa lagi yang baru nak masuk ni? Orang dah nak habis kelas. Ya Allah, Lisa Yasmin. Okey, huruf vokal ialah huruf-huruf yang ada A, E, I, O, U. So O dengan I. Dia nak huruf kad pertama. Kad pertama maksudnya awak tengok macam ni baca dia. Dia C dengan O. Ini kad pertama, ini kad kedua. Jadi sekarang kita nak huruf vokal untuk kad pertama. Kad pertama huruf vokal mestilah mula dengan, cuba sebut. Teacher tak nak sebut, awak kena sebut. Kebarangkalian dengan matrix kena buat balik ni budak-budak ni. OC. OC, okey OC, bagus. OC. Lagi? Betul. OO. OO, Mana O tu? OV. OI. OD. OI, OD. Lepas tu huruf vokal yang satu lagi. IC. IO. IC. IC, UC, AO. IV. OC. Betul? Sebut Aziz. IC, IC. IO. IO, IV. IV, II. II, ID. ID. Habis ke kerja kita? Belum. Ini baru kad pertama. Kad kedua mestilah konsonan. Kad kedua konsonan, tengok pula kat atas tu. Mana satu konsonan? C konsonan. C. CV konsonan. D konsonan. Semua tu konsonan lah sebab ini kan vokal tadi. Okay. So kita tulis. CC. CV. CC, CV. CD. Teacher, kalau tak letak koma boleh? Boleh sebab dia huruf dengan huruf. Nombor dengan nombor je tak boleh. Koma. Kalau tak ada koma tak apa untuk huruf. Okay, lagi? CD. CD dah. VC. CC. CC dah lah tadi. Awal saya dah kata. CC, VC, DC. Kenapa awak CV, CD? Tengok Raja. Apa ni Syami? CC. Tengok balik Raja. CC. Syami. Kena pening ni. CC. CC. Lepas tu VC. PC. Lepas tu DC. Baris ni tak payah ambil dah. Sebab kita dah ambil dah tadi. Betul. So sekarang Lah. CC, VC, DC. Saya ubah je. CC, VC, DC. Okay dah. Lepas tu tengok baris yang kedua. V pula. CV. Berat teacher. Berat. Sabar. CV. Banyak huruf ya. Sebut lah Zik. Sebut Zik. BV. CV, BV, DV. Jadi apa ni? PV. Ada lagi kan? Satu lagi D. CD, CD. BD, DD. Ni nanti semak balik. Nanti semak dengan saya. Siapa yang dah buat ni semak dengan saya kat kelas senang sikit. Saya dah buat. Baik je. Kira berapa semua ni?
Saya kira ada ni 4, 8, 16. Ada 8, 16 kau. 4, 8, 12. Ada 200 pula. 19 je. So kita tulis je 19 daripada Per 25. 25. Kalau tak boleh dikecilkan biar je. Ini target lagi lah 4 markah lah, kalau boleh pun 4 markah lah kat situ. Sabar teacher. Yang last ni 1 markah. Last rule. Yang ni mesti 1 markah at least dalam tangan. Kalau tak tahu saya tumbuk kau orang. Nyatakan laju seragam. 16. Okey, dah 1 markah dalam tangan. 16. Laju seragam ni lah laju dia. Awak tengoklah laju dia. Tu je. 16. Seragam yang ni sama kan teacher kan? Ni seragam. Agak. Memang kena Kalau letak jarak masa, kalau graf ni jarak masa, kena letak MS ni. ini berhenti. Tapi kalau laju masa, ini seragam. Okey, Oh. dah. Okay. Yang kedua tu hitung kadar perubahan tu kita akan buat. Boleh buat ke ni, tak boleh buat? Boleh. Kalau tak awak ingat, kalau dia tanya kadar, awak cari kecerunan. Bila dia tanya kadar, awak cari kecerunan. Kecurunannya 5 saat pertama. 5 saat pertama dari mana ke mana? Tengok Rajah, 5 saat pertama dari mana ke mana? Ni masa. 5 saat pertama dari mana? Dia daripada tu lah kosong tu. Dari sini ke sini lah. So buat Mana? koordinat kat sini. Apa koordinat dia? Apa koordinat dia? 16, 7. Weh, koordinat lah. Baca Ya. koordinat Ah. dulu elok. Oh, Ni koordinat baca apa? Zik. Koordinat tak tahu baca. Ini Jap, huruf 5, Y. 16. 5, Jap. 16. Mana 5 ni? dengan 16. Okey, 5, Oh, 16 kat sini. 07. 07. Okey, ni 5 dengan 16, sana 0 dengan 7. Dah dapat dah 2 koordinat? Oh, dapat dah. Tahu Lepas tu tolak tu, formula? Lepas tu tolak kan. Kecerunan formula ialah Y2 tolak Y1. X2 tolak X1. Tu je. 16 tolak 7. 16 tolak 7. 5 tolak 0. 5 tolak 0. Selesaikan. 16 tolak 7 Maklum ni berapa? Fizal. Ikut orang je. Aku tak ikut orang, Mai. 16 tolak 7 berapa? Bagi dia. Abang Jal kira Fizal. 9. Kira Jal. 5 tolak 0. 5. Cukup. Boleh tak dikecilkan? Tak boleh. Tak Boleh. Biar Tak ada. Tak boleh. biar je lah. Ikut Fizal ikut tau. Ini kena biarkan sahaja dalam pecahan. Awak ni kalau tak boleh, awak cuma boleh jawab A je, 1 markah lah. Itulah markah minimum. Kalau awak boleh jawab B, dapatlah lagi 2 markah, 3 markah. Boleh tak usahakan bila ada perkataan kadar, awak kena ingat kecerunan. Okey. Bila dia minta laju, kena ingat apa? Formula. Apa dia? Laki janji Melayu. Ni lelaki janji Melayu. Janji Janji lelaki Melayu. Eh, Jangan janji lelaki tu janji tak. Melayu. Wey. Teacher macam refer saya teacher. Yelah tu. Okey, kat sini ada masalah tak? Tak ada. Kita boleh dapat tak 3 markah tu? Yes. Boleh. Okey, kita naik atas balik. Tadi berkebaran kalian 4 markah. Saya nak kira markah malam ni. Kita nak target betul-betul. Kita tak nak cuai. Teacher, so Dengan kita ngantuk jadi- dah tu, Zik. Sabar Ngantuk dah lah. tu Zik. Apa yang mengantuk? Biarlah kat dia. Biar kat dia, biar tak nak belajar tu kan. Okey. Hello Rizal. Soalan 11, soalan 10, soalan 9. Okey, bagi tahu saya soalan 9 tadi berapa markah kita dapat? 3. Baik. Soalan 9 soalan apa? Soalan 9. Bulatan tu 2 markah je tadi. 2 lah. Oh, Ganti 2. formula je. 2. Okey, soalan kebaran kalian Baik. 4. Soalan yang luas dan kecerunan bawah graf 3. 3. Okey, jom kita kira markah kita. 31. 5,000. 1 tambah 4 tambah 1 tambah 4 tambah 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 3. Jumlahnya ialah daripada tadi 11 sekarang dah dapat 31 markah. Ada kenaikan tak dalam usaha kita?
Kenaikan Ada. nampak. Daripada 11 dah tambah 20 markah kat situ. Kenaikan nampak. Jadi kita Ada, tambah ada. sini tadi 40, 38. 38 tambah dengan 31 kita dapat 69. Ujung. Tambah dengan kertas 120 kita dapat 89. Ujung. Bahagi dengan 140 kita dapat 64 markah. Uish, serius saja. Serius lah. Serius lah. Janji bahagian B ni awak kena power macam yang saya tulis kat situ. 24 lah. Tu belum kertas satu lah. Kertas 1 kita target 20. 20. Oh ya lah. Oh, hijam 20. Kalau lebih je. Lebih untung lah. Dia untung lah tadi. Takkan rugi lah. 64 ni boleh jadi A minus ni. Serius Ujung. saja. Kalau Ya ke? Oh, Ya. dia turun grade. Dia aku bergantung pada bahagia graf. burger ni tau. Kalau ramai orang tak, Tadi tak boleh jawab, awak boleh jawab, awak dapatlah A minus kat situ. Uish, boleh teacher je kita buat soalan lagi je. Saya Dah ya. Jadi kita- Ajak. Selepas ni Itulah kita kau banyak kerja lagi tu Mim. dengar baik-baik. Kita akan buat kelas. Kelas kita akan basic kepada macam mana nak score kertas 2. Macam mana nak score kertas 2. Tu je fokus kita. Baik. baik teacher. Kita fokus. Boleh ya? Okey, Kita saya kan perlu jumpa kau. korang. Thank you. Kejap. teacher. Waalaikumsalam. Kejap dulu. Belum. Teacher, tomorrow jadi teacher. Tomorrow